Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabak. Terima kasih pada seluruh pendengar siaran Cik Kim Terengganu Konsultansi, dan pada bulan Ramadan ni Cik Kim Terengganu Konsultansi mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat, pendengar, untuk memperolehi sedikit sembang-sembang santai ilmu bersama terapis di bawah bimbingan Cik Kim Training Consultancy. So untuk petang yang berbahagia ni, Cik Kim nak bawa sambil-sambil tu perkongsian pengalaman daripada seorang terapis, Cikgu Hefni. Sebelum itu, apa kata kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Okey. So bersama kita pada petang ini Cikgu Hefni kita. Apa khabar Cikgu Hefni? Sihat? Alhamdulillah sihat. Cik Kim, apa khabar Cik Kim? Syukur Alhamdulillah, dan bersama kita terapis neurolinguistik kita, Kak Lin kita Okey, di atas sekalian bersama kita insya-Allah. So sambil-sambil mendengar dan sekiranya ada yang ingin bertanya silakan. So kita rasa dah lama mungkin tidak bersua muka ya Cikgu Hefni ya. Betul Cik Kim. Sampai itulah dia. Lama tak menyembang. So kebetulan dalam bulan Ramadan ni biarlah kita ada sembang pengisian sikit. So saya kenal Cikgu Hefni ni dalam kelas NLP ya, di bawah Tuan Haji Fazli Yusuf. Dan saya nampak di kala ketika itu ramai student yang betul-betul ada potensi untuk pergi lebih jauh. So mungkin dalam sembang-sembang santai petang ni, mungkin Cikgu Hefni boleh kenalkan diri, lepas tu macam mana boleh mengenali saya, boleh mengenali rakan-rakan yang lain, dan bagaimana bermulanya dalam bidang terapis ni, sokongan dari sudut apa, dan pengalaman yang paling best untuk pertemuan kali ini adalah pengalaman jam 2 pagi. Itu memang tak boleh, paling rare lah kan. Okey, silakan Cikgu Hefni. Mungkin untuk sembang-sembang dan kongsi kita punya slot pada petang ni. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Cik Kim kerana memanggil untuk berkongsi. Saya di sini bukannya selayaknya berada di sini, tetapi untuk berkongsi saja Cik Kim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Kim kerana menyediakan ruang dan peluang. Ya, benar sekali. Sama kita putuskan rantai COVID. Okey, Zuraida kita berada dekat dalam komputer tu. Bagus. Dia ada semangat juga dengan Kak Lin kita. Okey, silakan teruskan Hefni. Jadi, terima kasih Cik Kim menyediakan ruang dan peluang ini untuk saya berkongsi apa yang ada. Jadi untuk pendekkan terus saya terus kepada agenda utama kita, iaitu sebut sikit macam mana saya kenali terapi dan pengalaman. Jadi kat sini saya kenalkan diri, nama saya Muhammad Hefni bin Samsuddin, berasal daripada Johor Bahru, lahir di Kota Tinggi, membesar di banyak tempat kerana bapa seorang pegawai Felda, dan berpindah randah lah. Paling jauh saya pernah duduk di Bukit Tajau di Pahang. Dekat situ sedikit lah teringat kan kisah terus. Kat situ ada kampung New Zealand Cik Kim. Kampung New Zealand, bapak saya kata, saya teringat dia cerita terus. Dia cerita kita nak pergi New Zealand petang ni. Saya pakai baju 3 lapis Cik Kim.
3 lapis saya pakai baju. Sekali nak pergi rupanya sebelah aja kampung New Zealand yang berada di Pahang waktu tu Cik Kim. Itu satu tempat lah teringat saya cerita. Kemudian saya adalah asalnya bidang saya ni adalah memang 360 darjah berubah. Saya daripada seorang juru ukur bahan dan saya telah registered as juru ukur bahan graduate berdaftar. Masa tu dah dalam proses untuk mendapatkan title professional QS. Saya dah isi logbook dan tinggal nak ambil exam je. Tapi itulah saya dah nak masuk bidang profesional, tetapi itulah susunan Allah Ta'ala tu lebih cantik. Akhirnya saya masa di Repeat Pengerang. Repeat Pengerang sebagai juru ukur bahan lah masa tu, tapi di bawah Udayjaya Corporation Berhad, di bawah company kontraktor lah, listed company kat situ. Di situ disebabkan saya berhenti tu, yang pertamanya satu, jiwa lah tak tenang. Walaupun kat situ ialah kerja rapid, faham je lah kan macam mana seri dan sebagainya, tetapi yang paling penting kat tu jiwa yang tenang adalah lebih penting lah. Maka kat situ saya putuskan keputusan masa tu tak ada sigara, habis belasah je Cik Kim. Terus berhenti tapi ada planning jugalah, ada sikit saving dan sebagainya. Terus jump kepada pendidikan. Bagus. Daripada QS, daripada pendidikan, pada hujung tahun 2018 saya mulakan tuition saya. Mulakan tuition, lepas tuition saya masuk hospital. Lepas mula program pertama tu, saya masuk hospital. Macam tu sebabkan siapa masuk hospital tu? Saya tak pernah cerita benda ni. Dia sebabnya di Pengerang tu kan saya alahan punya juga, batuk berbulan-bulan tak baik. Dan akhirnya ada jangkitan paru-paru lah, bronkitis, tapi tak teruk lagi lah, cuma dah ada infection. Terus kita long story short, 2 kali masuk hospital sebenarnya. Masya-Allah. 2018. Lepas tu terus confirm berhenti, surat doktor pun keluar. Saya teruskanlah bidang tuition. Dan dekat situ bagaimana tiba-tiba dalam pada tuition tu, macam mana tiba-tiba saya ada dalam bidang terapis ni, macam pelik kan, daripada QS tuition terapis. Dekat sinilah saya mencari ilmu bagaimana saya nak asalnya nak belajar NLP untuk macam mana saya nak menggunakan pengajaran, saya nak ada kelainan. Jadi dekat situ isteri saya lah, Raudah je Kim, dia ajak saya pergi NLP ni, kata bagus. Jadi saya pergilah kursus ni pada tahun 2019 November. Dekat sinilah saya kenal Cik Kim. Tetapi persepsi saya mula kenal Cik Kim, abang ni dengan pakai topi masuk kelas masa tu, bahasa dia lain macam. Okey, kita dengar dulu. Okey, masa Cik Kim ni saya belajar NLP dengan Haji Fazli Yusof di UK Perdana tu. Tapi Cik Kim di bahagian clinical therapist. Dekat situlah Cik Kim ajar tentang anchoring dengan beberapa terapis lah. Tentang anchoring, belajar tentang ada lagi buku tu Cik Kim, pertama jumpa Cik Kim. Dekat situ saya kenali Cik Kim melalui NLP. Lanjutan daripada NLP tu saya beberapa bulan kemudian Cik Kim ada buat satu program iaitu hipnosis ilmiah. Saya masih ingat lagi, di mana kat situ ramailah orang-orang hebat dalam tu. Saya ambil turut serta dalam program tu mengenali hipnosis. Yang dikata hipnosis ni macam-macam lah orang kata tentang hipnosis. Yang dekat dalam tu kita kupas bagaimana kita nak tahu tentang hipnosis ni, apa sudut pandang ni dari Islam dan sebagainya. Dekat situlah saya mula kenali Cik Kim dengan lebih rapat. Dan bagaimana dekat situ juga saya kenal Dr. Ben dan terapi-terapis yang lain.
bagaimana saya boleh lanjut kepada bidang terapis ni adalah bermula dengan satu soalan Cik Kim. Soalan ni menyebabkan saya tak boleh jawab. Apa? Ingat lagi soalan tu Cik Kim. Nanti Zuraida dengan Alin dengar ni pun kena tahu apa ke soalan dia. Silakan. Nak saya cakap ke Cik Kim soalan tu? Kena cakap lah. Biar mereka berfikir malam nanti. Nak Zuraida kan baru keluar daripada trip. Saya boleh buat novel lah kalau cerita pasal saya punya kisah ni sebagai terapis. Dekat sini soalan tu membuatkan saya terus jumpa Cik Kim. Soalannya, kalau kau boleh jawab soalan ni, kau memang bagus lah. Satu soalan. Masa tu lepas Cik Kim bagi talk Cik Kim tentang anxiety lah, bidang kepakaran Cik Kim. Soalan dia, siapa Hefni untuk diri Hefni? Saya fikir, apa benda siapa Hefni untuk diri Hefni? Apa dia tak boleh jawab. Tidur malam fikir pun tak boleh. Maka esoknya tu lepas kelas, Cik Kim, saya nak jumpa Cik Kim. Terus saya pergi sewa hotel berdekatan. Masa tu kat Gombak ada hotel dekat dia. Esok pagi tu pukul 10 pergi jumpa Cik Kim. Dekat situlah 18 soalan. Menjawab soalan 18. Saya ingat 18 soalan. Akhirnya dapat keluarlah siapa Hefni untuk diri Hefni. Siapa yang dah dengar soalan tu jawablah. Jadi Diorang belum lagi. Zul belum lagi, Lin belum lagi, yang lain belum lagi tu. Dekat situ dah pegang kepala dah nampak tu. Jadi dekat situ Alhamdulillah Allah Ta'ala temukan jalan untuk kenal diri kita yang boleh juga dikatakan blueprint lah, nampak siapa Hefni ni, Hefni ni siapa dan sebagainya. Itu nanti anda punya sendiri jawapan. Jadi kat situlah bermulanya saya punya kerjaya, saya punya perkenalan dalam bidang terapis. Lepas tu pada tahun 2020 saya waktu tu PKP, saya ingat lagi 2020 awal bulan sebelum bulan 5 sebelum kelas basic hipnoterapi tu, saya mempelajari tentang asas coaching, counselling dengan apa di 1-3 tu. Itulah kali pertama saya kelas online masa tu PKP Cik Kim bulan 3. Dengan Cik Kim, saya dengan Datin Noni. Dua orang je lah. Saya coaching kesihatan mental tu. Coaching kesihatan mental. Asas. Itulah asas saya kenal tentang counselling. Kemudian lanjutan saya masuk kelas basic hipnoterapi lah. Satu hari kat situlah saya banyak tahu tentang terapi ni. Dan semakin lama saya makin minat kerana yang pertamanya saya fikir asalnya bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Belajar hipnoterapi ni dan kesihatan mental ni sebenarnya untuk diri sendiri. Dan kita cari jalan, mencari solusi. Dan akhirnya dekat situ saya dah ada student dan balik daripada kelas hipnoterapi, kelas asas hipnoterapi itu terus apply kepada pelajar-pelajar dan menghasilkan impak, menampakkan impak. Budak yang ayahnya meninggal tak menangis, saya datang ziarah bapa dia tu tak menangis, tetapi renungan dia jauh. Dengan asbab renungan jauh, termenung dalam kelas, berbekalkan ilmu basic hipnoterapi tu. Saya cakap beberapa minit, tak sampai 10 minit pun dia dah saya terus lanjutkan masa tu. Lepas kelas dia barulah dia keluarkan emosi sedih dia tu Cik Kim. Ini kekuatan dekat ilmu terapi ni lah Cik Kim. Masa tu orang kata fresh lagi, semangat buat. Lepas tu buat mass hypnosis sampai budak tu bangun-bangun
waking up tu tak berapa sempurna kan. Tiba-tiba saya cakap dia ikut je. Rupanya dia macam dalam tak sedar lagi Cik Kim. Bangun, pergi basuh muka. Dia ikut je, dia follow Cik Kim. Itu kita risau, saya biarkan dia tidur, lama-lama dia tersedar sendiri. Itu masa mula-mula cemas Cik Kim. Itu mulalah dia nak lengkapkan 20 jam tu Cik Kim. 20 jam. 20 jam amalan tu. Itu macam mana saya mula kenal bidang terapis. Kemudian apabila hari demi hari, kemudian ada kelas advance pula yang tawarkan, dan kat situ apa benda nak kelas advance pula seminar terapi, kita mula nak pergi tak nak pergi. Tetapi memandangkan, saya fikir benda tu satu keperluan, pergi alhamdulillah sehingga kini daripada tahun 2020 sampai 2 tahun lah Cik Kim banyak membantu, terutamanya hipnoterapi ni tentang membantu diri sendiri Cik Kim, saya sendiri. Bagaimana pemikiran, bagaimana kita nak selesaikan satu isu dalam keluarga. Walau bagaimanapun terapis tetap perlukan terapis. Terapis tetap perlukan terapis. Jadi apa-apa, banyaklah perkara yang saya sebenarnya berhubung dengan Cik Kim. Itu nantilah sampai ke 2 pagi tu. Setiap kali rawatan saya akan call Cik Kim. Kat sini inilah sokongan, siapa yang sokong di belakang saya di sebalik terapi ni sampai saya dah ada pusat rawatan sendiri, dan alhamdulillah dah ada konsultansi sendiri, Hafni Training Consultancy. Ini juga di bawah sokongan di mana orang yang menyokong banyak saya dalam kerjaya saya ni, daripada tak yakin kepada yakin, dan sekarang alhamdulillah masih dalam bidang ini, iaitu Cik Kim lah. Lain tak bukan Cik Kim lah orangnya yang banyak membina saya sehingga mencapai tahap sekarang lah ada pusat terapi, dah ada klien yang memang bukan klien yang student, memang klien yang datang daripada luar, berbatu pahat dan sebagainya, belajar tentang terapi ni. Kemudian selain itu yang menyokong saya adalah tentulah isteri saya sendiri, dan macam-macam dia bagi. Itu kena bagi kredit tu. Kalau tak nanti awak tidur kat luar nanti. Jangan Cik Kim. Zu dah gelak dah tu. Teruskan. Jadi dekat situlah yang menyokong, dan bila ditanya siapa yang banyak menyokong, terbina ini memang seterang lah memang Cik Kim. Cik Kim banyak membina saya, boleh katakan 90% apa yang nampak pada diri saya adalah daripada hasil bimbingan Cik Kim. Daripada saya kenal Cik Kim sampailah dia ada cerita sikit dalam tu. Dan sampai sekarang saya kenal Cik Kim. Ini yang menyokong saya sampailah setiap saya ada klien, saya call Cik Kim. Cik Kim, tadi saya ada klien. Saya klien macam ni. Ada yang kau tak boleh macam gini, ni ada yang salah standard. Salah tu biasa, tak ada yang perfect. Memang belasah aja mula-mula. Buat aja. Prinsipnya belasah aje. Belasah aja. Memang pengalaman tu akan dah hadir, keyakinan tu akan hadir daripada pengalaman. Daripada pengalaman kita lalui, daripada kesilapan yang kita buat, menjadikan kita jadi confident. Dia jadi yakin. Walaupun kadang-kadang kita rasa yakin, sebenarnya dalam yakin tu pun ada masih lagi ada kekurangan dia. Biasa Zu sedang menghadapinya tu. Itu perkara biasa. Perkara biasa melakukan kesilapan. Walau bagaimanapun sebagai seorang terapis, kesilapan tu hanya diketahui oleh terapis tu sendiri. Ya pandai, itulah rahsianya. Itu rahsianya tu. Itu rahsia satu je, dah cukup lah tu Cik Kim. Nanti Cik Kim ajalah. Okey, teruskan. Tak ada, belasah je. Ada rahsia kenapa suruh klien tu tutup mata. Adalah sebab dia. Macam saya, bidang ni seronok. Saya adakan keseronokan.
Jadi bukanlah kata duit tu tak penting, tetapi dia menjadi yang kedua dan ketiga. Kerana perkara yang pertama adalah membantu orang yang memerlukan. Sebenarnya